cikgu. Ujian begitu. Okey. Jadi Ujian bertulis minggu depan. Minggu depan. Minggu depan start dengan peperiksaan peperiksaan percubaan kan. Sekolah cikgu pun hasil percubaan dah mulalah, dah mula dah peperiksaan dah start pada minggu ni dia start dengan subjek bahasa Melayu, BM dengan BI awal sikit. Jadi untuk malam ni cikgu akan tunjukkan soalan peperiksaan yang SPM peperiksaan percubaan negeri lain kita bincang sama-sama lah soalan peperiksaan percubaan kertas 1 dengan kertas 2. Mungkin dari situ kita boleh belajar sesuatu lah. Okey, cikgu nak start Okey, cikgu tunjukkan. Ni tak payahlah. Ni apa? Okey, cikgu nak tunjukkan pada soalan peperiksaan. Jadi sebelum tunjuk peperiksaan, cikgu nak tunjuk dulu yang bahagian peribahasa ni. Bahagian peribahasa ni yang yang selalu dikeluar dalam peperiksaan lah. Dia contohnya macam ni lah. Ni contohnya peribahasa yang biasa-biasalah Contohnya kalau percakapan ni buah mulut, pergaduhan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Keadaan hidup sangat naif, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang lah. Ni peribahasa yang berkaitan dengan suasana situasi. Okey, ni kalau katakan macam ni lah. Abu tergolong dalam kelompok pelajar yang lemah dalam sekolah. Namun dia belajar setiap hari dengan bersungguh-sungguh tanpa jemu. Akhirnya beliau dapat menguasai pelajaran. Apakah peribahasa yang sesuai? Belakang perang kali dasar lakikan tajam. Maksudnya semua orang sebenarnya tak ada yang tak pandai, semua pandai cuma kita kena usaha saja. Faham tak? Ini berkaitan dengan ni. Dia punya perpecahan dan pertinikan atau penduduk kampung akibat kehadiran lelaki yang mengajarkan ilmu sesat dapat diselesaikan apabila dibuang negeri. Biduk lalu kiambang betul. Biduk ni apa? Biduk ni sampan ni biduk. Ni apa ni biduk? Apa cikgu dia punya peribahasa biduk? Biduk lalu kiambang betul. Kiambang ni ni kiambang. Ni kembang. Ni biduk. Biduk lalu pokok ni lah, pokok teratai ni kan. Dia akan apa? Dia akan dekat. Jadi kita kena singkirkan ni barulah tak bertelingkar macam tu lah konon. Orang tua-tua dulu macam tu lah dia tengok alam semesta kan. Biduk lalu kiambang bertaut. Maksudnya ni dia. Maksudnya apabila dia dibuang negeri, maksudnya orang lelaki tu dibuang. Maksudnya bila kiambang ni kita kita singkirkan dia, barulah kita dapat hidup dalam keadaan harmoni. Ini contohlah kan. Orang dulu macam tu lah macam-macam kita pun tak terfikir kan. Ni belakang pang lah. Dah sudah. Dah okey, buat lain pula. Cikgu banyak peribahasa ni. Ni yang pertama dah selesai. Okey, tengok yang lain pula. Okey, cikgu nak masuk sikit yang berkaitan dengan apa. Dulu cikgu ada sebut ni kan, Imbakub ni kan. Kamu belajar Imbakub tak? Imbakub. Kat sekolah kamu buat Imbakub Pernah, cikgu. Ada guna Imbakub tak? Tak ada guna Imbakub ada guna tak untuk menulis? Kamu menulis, kamu guna teknik apa? Macam teknik Apa? Ada satu teknik. Apa? Teknik apa? Teknik macam Imbakub ke ada teknik? Lain-lain. Lain lah. Tak apa. Teknik tak kisah. Tak kisah. Tapi bila kamu menulis, cikgu cadangkan macam ni. Cikgu tunjuk je dulu ni kalau kamu dapat tulis macam ni bagus. Ni Imbakub Imbakub. Nampak? Cikgu terangkan sikit. Pada persepsi saya, ni bahasa tinggi. Kalau nak dapat A+, kena guna bahasa ni lah. Pada persepsi saya, sesungguhnya hanya jari yang mengenal manikam. Jika asal benih yang baik tercampak ke laut menjadi mutiara. Terhumban ke darat menjadi permata. Terawangan di angkasa menjadi kejora.
Jadi mulakan dengan kata-kata pasal menarik kat macam ni. Barulah pemirsa dia rasa dia rasa ni memang A+ ni Tengok pada saya atau kebaikan baca ialah itu kata-kata komen dah biasa ke tau. Kena guna bahasa tinggi macam ni. Ungkapan kamu tersebut dapat direalisasikan sekiranya ibu bapa turun padang dalam menerapkan kebaikan membaca kepada anak-anak mereka. Okey. Mengapa? Ni I kan? You see, mengapa? Why? Hal ini berlaku demikian kerana terjadi demikian kerana anak-anak yang masih suci ini akan membuka mata. Okey? Dan memasang cuping telinga apabila orang tua mereka membimbingnya mengenal erti hidup. Mengenal erti hidup, mengenal baca lah kan? Mengenal. Bagaimana dapat dilaksanakan? Dalam hal ini, ibu bapa akan mendampingi anak-anak pada waktu singkat dan menceritakan kebaikan amalan baca. Bagaimana? Okey. Bagaimana nak dilaksanakan? Salah satu ialah mak bapak meluangkan masa dan menceritakan kebaikan baca kepada anak-anak. Okey. Dengan uraian dia, anak-anak umpama selai kain putih dan ibu bapa lah yang akan mencorakkannya. Guna pasal menarik, sesungguhnya ibu bapa sewajarnya mengindoktrinasikan pucuk-pucuk hijau. Maksudnya menyemai, memupuk anak-anak. Pucuk-pucuk hijau anak-anak lah. Dengan nilai-nilai murni ini bagai menatang minyak yang penuh. Minyak tu kita tatang. Nampak? Dengan tangan tak tumpah kan. Macam tu lah. Bagaimana mak bapak menyayangi anak dia dengan penuh kasih sayang. Okey, apa contohnya? Tamsilnya, contohnya. Ibu bapa perlulah menyediakan perpustakaan mini di rumah dan membaca bersama anak-anak. Okey, lantas anak-anak yang diasuh sejak kecil dengan amalan baca akan menjadi insan yang berjiwa unggul di pentas dunia. Okey, apa kesannya? Kesannya tabiat macam ini akan tertanam utuh dalam diri anak-anak. Okey. Kemudian masukkan juga dengan pandangan tokoh filosof untuk menyokong kamu punya idea kamu tu. Alex Osborne ada menyebut lampu Aladin tidak akan bersinar sendiri, tetapi Aladin akan menggosoknya terlebih dahulu. Maksudnya, ada sebuah jemput, maksudnya anak-anak takkan berjaya ni. Anak-anak takkan berjaya kalau mak bapak betul. Lampu tu anak lah. Aladin tu bapak dia. Contoh macam tu lah. Macam mana orang tokoh-tokoh motivasi ni. Ini semua juga ambil daripada buku motivasi. Bukan cikgu reka. Dia semua nak menyebut lampu Aladin, anak-anak pada Aladin ni lah. Takkan berjaya kalau Aladin ni, bapak dia ni tak mendidik anaknya dengan betul. Peribahasa Melayu ada berkata membaca jambatan ilmu. Tuntanya segala bimbingan dan tunjuk ajar beberapa menjadi indikator petunjuk kecerdasan anak. Jadi maksudnya kalau katakan dalam peperiksaan kamu guna imbakul cikgu ni, itu peringkat A+. Tengok yang kedua, ini imbakul juga. Ramai orang mendapat bahawa bergelanggang banyak di mata masyarakat. Nampak cikgu guna kata tinggi kan? Bergelanggang ramai mendapat bahawa bergelanggang banyak. Maksudnya jadi buah mulut orang ramai lah. Amalan baca dalam kalangan anak-anak dapat dipupuk sekiranya bapa menjalankan obligasi. Obligasi maksudnya tanggungjawab. Dan menunjukkan teladan terpuji kepada anak-anak mereka. Teladan kan? Okey. Apa teladan dia? Hal ini jadi demikian kerana anak-anak yang masih comel dan bersih mudah dilentur sikap mereka. Bak berlentur bulu biar dari rebungnya. Maksudnya berlentur bulu biarlah dari rebung. Rebung apa? Rebung yang nak bulu kan? Anak bulu kan yang rebung tu kan. Bulu dah keras. Maksudnya kalau katakan dah jadi bulu, boleh tak lentur? Tak boleh patah. Itu sebab kalau kata dah besar umur dah 40 tahun, bapak kata kan, Ali, kau pergilah tolong mak kau. Dia cakap, aku sibuk lah. Nampak, kau ngajar kan. Sebab dia pun dia tak didik anak dengan baik. Didik besar, panggil dia kasar. Itu contohlah didik anak biarlah melentur bulu biarlah dia rebung dia. Okey, bagaimana? Bagaimana dapat dijalankan? Apa yang bapak perlu buat? Okey, dalam konteks ini, ibu bapa akan sewajarnya memberikan buku bacaan ilmiah pada anak-anak. Ini contoh macam teladan kan ni, nampak teladan. Nampak isi kat teladan.
Okay. Kerana teladan boleh dilakukan oleh mak bapak. Apa teladan seperti apa yang bapak buat? Ibu bapa akan sewajarnya, ibu bapa sewajarnya, bukan akan. Silap ni. Dan kata ibu bapa sewajarnya, ni akan tak perlu. Sewajarnya memberikan buku baca ilmiah pada anak-anak. Macam apa? Majalah, novel, cerpen dan sebagainya. Anak-anak kecil yang masih muda ini amat memerlukan perhatian daripada ibu bapa. Apa pasal menarik? Sesungguhnya anak-anak diibaratkan, ini cikgu minta kalau boleh kamu hafal. Diibaratkan seperti kain putih. Jika diwarnakan biru, maka birulah kain tersebut. Jika diwarnakan merah, maka merahlah kain tersebut. Kalau boleh kamu takat gambar. Kamu dah takat gambar belum ni? Takatlah gambar. Siapa nama lah ni? Cikgu dah screenshot. Dah takat gambar dah? Dah. Dah. Dah screenshot. Okey. Jadi sesungguhnya anak-anak diibaratkan seperti kain putih. Jika warnakan biru, maka birulah kain tersebut. Jika warnakan merah, maka merah. Okey. Ada budak kat sekolah cikgu. Cikgu ada buat kelas anjal kat sekolah. Ada budak SPM dari Cikgu Mazlan, dia kata, ini boleh tak ini saya guna untuk isi isu lain? Tentunya isi isu tentang apa? Isi tentang vandalism, bully. Boleh, tak ada masalah. Boleh boleh, tak ada masalah. Cikgu bagi contoh. Contohnya kes apa? Kes bully kan? Kes bully maksudnya budak mangsa bully ni kan? Ataupun budak-budak terlibat dengan bully ni kan? Kamu boleh nyatakan, sesungguhnya anak-anak diibaratkan seperti kain putih. Jika warnakan biru, maka birulah kain tersebut. Jika warnakan merah, maka merah kain tersebut. Terpulang ibu bapa untuk tunjukkannya. Okey. Jadi ini okey. Jadi maksudnya kamu nyatakan oleh itu anak-anak yang tidak dididik oleh ibu bapa, okey, akan mereka terjebak dalam gejala bully. Okay. Maksudnya budak-budak yang tak dididik macam kain putih ni, tak dididik, dia akan terjebak dengan gejala bully. Maksudnya, ibu bapa mesti pastikan anak-anak mereka didik dengan betul. Okey. Apa tamsilnya? Perkataan tamsil, ibu bapa belum bawa anak-anak berkunjung ke Pusat Negara. Ini contoh. Jadi maksudnya bila kamu contoh pasal amalan baca, kamu kena bagi ayat contoh. Ayat contoh mesti ada ayat contoh yang tak masuk. Mesti ada ayat kesan. Apa kesannya? Impaknya anak-anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang dapat dijenamakan. Ini ayat kesan, impaknya kan. Mesti ada satu ayat kesan. Anak-anak ini yang menjadikan budaya baca sebagai landasan dan tapak kejayaan dan kehidupan mereka. Cikgu masuk satu tokoh filosof, ahli falsafah Pascal mengungkapkan, apa dia? Keinginan mulakan dengan kata-kata yang lembut, umpama air yang menyirami tanah yang tandus. Anak umpama bunga-bunga yang tumbuh di taman menjadi tanah dan baja, ialah ibu bapa. Jadi maksudnya kalau kamu ambil soalan tentang peranan ibu bapa, tentang keluarga kan, tentang remaja, sekolah dan sebagainya, boleh kamu ambil ahli pandangan daripada ahli falsafah Pascal. Boleh, kamu kena pandai lah main kata-kata ayat tersebut, kamu kena pandai. Okey, peribahasa Melayu ada bunyi, pakaian acuan begitulah kuihnya. Tuntanya segala teladan dan alfiat ni perbuatan daripada bapa menjadi tunjang kejayaan anak. Tuntanya segala teladan dan alfiat daripada ibu bapa, daripada warga pendidik, daripada guru, menjadi tunjang kejayaan apa? Tunjang kejayaan murid. Boleh kait, tak ada masalah. Kamu kena pandai. Kamu memang dapat bahawa bergelangan banyak di mata masyarakat, anak baca dalam kalangan murid sewajarnya dipupuk. Sewajarnya dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. Boleh. Itu sebab kamu kena pandai. Pandai main kata-kata. Okey. Ni pula. Sebagai mengulur segala yang diperkatakan di atas, jelaslah bahawa terdapat banyak prakasa, banyak langkah lah, pragmatik yang boleh dilaksanakan dan mewujudkan amalan baca dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Bagi menyingkap hal ini, ibu bapa merupakan tonggak paling utama. Bapa tonggak paling utama dalam menggerakkan jentera keluarga. Saya besar nampak ni, punya bahasa kan. Nampak? Mula sekali sebagai menggulung segala perkataan di atas, dalam terdapat banyak pakasa, langkah pragmatik, efisien, dia boleh sanakan menjaga amalan baca dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bagi menyingkap hal ini, ibu bapa menjadi tonggak. Tunjanglah. Menggerakkan jentera keluarga. Jentera ni macam mesin lah. Secara bersepadu. Agar hal ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Pelaksanaan prakasa oleh ibu bapa ini perlu dilakukan secara istiqomah.
bukan sekadar hangat-hangat ayam. Apatah lagi melepaskan batuk di tangga. Jika benar-benar mau merealisasikan visi ini. Realitinya kerjaya berapa dalam merealisasikan visi kursi ini dalam kalangan anak-anak, ini cikgu tak pun salah ejak ni, mampu menjadi khazanah berharga untuk majukan nusa dan bangsa. Ada kalangan kamunan nusa dan ibu pertiwi boleh okey. Boleh juga. Jadi ini contohlah contoh kalau kamu nak buat macam ni lah. Imbakub kan. Jadi cikgu pun imbakub ni cikgu galakkan kamu buat. Kalau kamu ada teknik kamu, tak ada masalah. Yang penting aspek bahasa. Aspek bahasa amat diutamakan. Itu yang penting okey. Ni yang soalan cikgu sport Jom kita semula. Dah tangkap gambar dah? Dah? Okey. Kat sini mana isi? Mana isi dia? Apa isi dia? Kebaikan kita semula. Itu bukan isi. Itu dia punya tema dia kan. Dia punya kata kunci dia. Apa dia? Apa ke? Kebaikan ke punca ke langkah kita semula. Berdasarkan maklumat di atas, Iwan mendapat tentang kebaikan kita semula. Jadi ni apa kebaikan nampak ni? Nampak? Kebaikan kita semula. Tapi ni cikgu sebenarnya ni lebih daripada ni lah. Sebab cikgu bagi pada budak tingkatan 3 Sebenarnya ni untuk bahagian A tingkatan 5. Dia tak tulis kebaikan tentang kita semula saja. Jadi ni kebaikan. Kenapa kebaikan? Sebab mampu. Mampu ialah kebaikan. Nampak Isi ada 3. Isi ada 2. Pertama, mampu mewujudkan suasana kondisi di peserta sekolah. Yang kedua, mampu meningkatkan pendapatan. Ni kita mula ni contoh soalan. Ni contoh dia punya pengenalan dasar wasak. Dasar wasak ini ejaan salah ni. Dalam menempuh arus modernisasi yang menerja watan tanpa diundang, pencemaran alam sekitar semakin menjadi parah serta duri daging watan. Pelbagai anjakan paradigma telah digarap dan dicanang bagi membendung kemelut ini kerana kerana ini boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan, termasuklah ia hangat meniti dari bibi ke bibi. Antara prakasa yang diperkenalkan adalah amalan kita semula, di mana bahan-bahan buangan diproses menjadi bahan baru atau bahan kita semula dan digunakan untuk fungsi yang sama atau berlainan. Alternatif ini telah pun diwawarkan dan ditelusuri oleh segenap masyarakat di seantero dunia. Di dengan seantero ni kena jarak ni. Namun masih terdapat sebahagian masyarakat yang tidak mengambil indah akan kepentingan amalan ini. Justru wajar untuk kita mengetahui kepentingan amalan kita semula kepada manusia dan alam sekitar Ini contohlah. Panjang. Ni kalau keluar exam kamu ambil ni dapat markah penuh. Betul tak? 160,000 pokok telah ditebang setahunan dari proses menuju kepemimpinan industri. Ni banyak ni. Banyak. Ni penggunaan telefon bimbit. Ni pun soalan sport juga telefon bimbit. Cikgu sport juga telefon bimbit. Macam pada ini, belum berkilat sudah berkilau bulan sangkap 30. Amalan penggunaan telefon bimbit semakin meningkat bak cenderung tubuh selepas hujan dalam kalangan rakyat Malaysia. Tabloid Utusan Malaysia ada membuat ulasan mengenainya. Kalangan warga kota menjadikan alat komunikasi ini sebagai wadah menunjukkan imej diri mereka. Okey. Menurut tokoh motivasi Kesusahan Malaysia, Dr. Seri Dr. Wazir Kamsa, yang ni cikgu minta pelajar jangan tulis dia punya ni. Kalau boleh nama-nama tokoh ni jangan tulis. Kalau boleh jangan tulis sebab dia akan mendatangkan impak yang tak betul okey. Ini pula. Okey. Isi cikgu teknik ICKK. Kat sini cikgu guna teknik ICKK. Ayat isi, ayat contoh, ayat kesan, ayat kesimpulan Ini pun teknik juga, teknik penulisan ICKK Tengok ramai orang pun dapat bahawa penggunaan telefon bimbit dapat meningkatkan hubungan muhibah antar kaum. Betul kan? Sebagai tamsilnya, kita boleh menghubungi rakan dan sahabat taulan yang belah bangsa dan agama. Apa kesannya? Hal ini menyebabkan hubungan erat akan terjalin ketika isi dengan kuku. Bahkan melalui hubungan tersebut, masyarakat sakinah akan terjemur menjelang wawasan
20-30, bukan 20, 20-30 Negara ini terjadi kerana seseorang dapat mengenali rakannya dengan lebih rapat, aplikasi bertanya khabar pada waktu senggang. Pepatah Melayu ada menyebut tak kenal maka tak cinta, lantas berkelakar banyak di mata orang. Penggunaan telefon bimbit dapat merapatkan hubungan silaturahim. Jelaslah amalan muhibah merupakan inti kepada perpaduan kaum di Malaysia. Ini contohlah. Apa dia? Masyarakat sakinah tu apa? Masyarakat yang dia ada semangat perpaduan. Dapat itu masyarakat sakinah. Banyak ni. Cikgu nak baca pun banyak sangat dah. Ni yang apa? Ini yang biasa kamu buat ni. Ini biasa buat. Ni yang cikgu suka yang ni. Contoh ni kan. Nampak tak ni? Baca sekejap. Ni dah. Contoh sehubungan dengan hal itu, contoh cikgu guna bahasa tinggi sikit. Anak-anak seyogia baca dia letaknya seyogia macam seharusnya. Menziarahi ibu bapa mereka. Hal ini berlaku bukan kerana segala alfiat anak-anak itu melambangkan insan yang soleh dan taat kepada keluarga. Keluarga itu keluarga lah. Perkataan hasilnya, anak-anak mestilah meluangkan masa bersama keluarga pada waktu senggang. Bahkan kepulangan anak-anak ke pangkuan keluarga akan menjadikan hubungan sebagai erat fisik dan kukuh. Dalam konteks ini, sikap anak-anak itu amatlah terpuji kerana pembentukan keluarga bahagia merupakan hospital yang paling anggun. Nampak? Cikgu guna pasal menarik Pembentukan keluarga bahagia merupakan hospital yang paling anggun. Tak tinggi dalam kalangan anak watan di Malaysia. Dan nak sambung lagi lah. Lantas, anak-anak dapat memahami kepayahan dan kesengsaraan dua insan di desa. Ia amat mengindui kepulangan anaknya itu. Sesungguhnya, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Jelaslah masyarakat sekian dapat menjemakan pada masyarakat yang hidup harmoni. Okey. Ini soalan sport Nampak? Soalan sport ni penggunaan telefon bimbit. Dapat menambah kenalan, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Kebukannya mendatangkan berbagai masalah sosial, menyebabkan pelajar boros berbelanja. Telefon juga boleh menjejaskan pelajar-pelajar. Cuba kita tengok sekejap. Ni dah. Okey. Ni banyak ni. Bawah dia kiri banyak ni. Ni apa ni? Ni pula. Tengok ni. Okey, tengok sini. Mana isi dia? Mana isi dia? Mana isinya? Dia punya apa? Dia punya tema dia, pokok persoalan ni hari keusahawanan kan? Hari keusahawanan. Okey, apa isi dia? Apa isi dia? Isi dia kebaikan ke langkah? Kebaikan mengadakan hari keusahawanan. Apa kebaikan dia? Apakah kebaikannya? Ni kan, apa dia? Dapat apa? Dapat membantu murid atau pelajar membudayakan kemahiran inovasi dalam kehidupan sebagai usaha berjaya pada masa depan. Ini sebenarnya soalan perpisahan percubaan negeri Perak yang cikgu tunjuk kamu. Soalan perpisahan percubaan negeri Perak. Kan? Okey, hari keusahawanan. Yang kedua, menyubur kerjasama sesama warga. Jadi kat sini ada dua. Jadi untuk maklumat kamu, kalau katakan perpisahan percubaan akan datang ni, kamu akan mendapat perpisahan percubaan. Kalau katakan bahagian A ni, bahagian A kan, dia nak kata kebaikan-kebaikan. Dia tersilap fokus. Langkah-langkah katakan. Terus masuk kebaikan peringkat memuaskan. Kepujian lagi tau, dia peringkat memuaskan. Maka kamu ialah angka 15 hingga 19. Memuaskan Hati-hati sikit tau. Sebab ada budak tersilap. Cikgu ni langkah-langkah mereka ada salah tu. Ini ialah kebaikan atau kepentingan Jadi ingat, jangan lari daripada fokus daripada kata kunci. Kena faham betul-betul, kena baca betul-betul. Ada budak kata, cikgu isi kat atas, cikgu dia isi. Mana dia isi? Ini bukan isi. Isi ni isi. Ini isi. Kan? Okey, ada budak cikgu masalah. Kalau katakan saya tak ambil semua kat isi. Dia tak ambil. Dia tak ambil isi. Kalau baik, dia punya bahasa dia, kamu dapat peringkat kepujian.
kepujian bawah lah. Kepujian bawah. Kalau benda sebaik, dapatlah kepujian atas kan. Tapi kalau kamu ambil satu isi kat sini, kamu isi luar, boleh sampai pekat cemerlang. Mungkin dapat 26 ke, 27 ke, 28 ke, 29 ke, mungkin dapat 30. Contohlah Itu sebab kalau boleh kamu cubalah dapatkan satu isi luar yang mantap. Ambil dua-dua dekat sini. Contoh macam ni kan. Cikgu pernah tunjuk ni kepada budak sains. Tak boleh memata murid atau pelajar muda itu kemahiran inovasi. Inovasi pun dia tak tahu. Cikgu tanya kamu, sekolah kamu ada tak air usahawan? Ada ke tak ada? Ada tak air keusahawanan? Ada tak? Ada? Tak ada cikgu. Ada ke tak ada? Ada. Ada air keusahawanan tak? Ada kan? Air keusahawanan dia jual apa? Siapa yang penganjur siapa? Penganjur ialah koperasi sekolah. Penganjur ialah koperasi sekolah kan? Jadi budak jual apa? Jual burger, jual sandwich, jual air kan? Air jus kan? Jadi air keusahawanan sebenarnya nak mendidik anak murid tentang kejayaan sebagai seorang usahawan. Nak kejayaan mupuk semangat kerjasama, semangat perpaduan Jadi biasanya kalau gerai kamu nak dapat keuntungan yang tinggi, mesti ada inovasi dia. Makanya nak hias gerai. Kita tengok pula dia punya menu dia. Daya tarikan gerai tersebut, daya lain. Iklan, marketing, pemasaran. Punya ada budak ni kena pandai pula tarikan dia. Dia macam-macam cara lah. Nak hias cantik lah, nak kita punya resepi lah. Kadang-kadang makanan tak berapa sedap sangat pun. Tapi dia sebab marketing dia baik, pemasaran baik, budak beli beratur panjang. Ada cara dia kan. Makanan sedap. Dia ada kata-kata yang manis kan. Yang menjawabkan budak datang. Itu sebab kat luar pun macam orang jual burger kan. Burger tu macam-macam biasa je. Tapi dia sebabkan dia punya penjual tu burger dia sedap kan. Dia menyebabkan orang pun datang. Daging tu, daging ayam dia potong. 3 lapis. 1, 2, 3. Dia cakap pada jual burger ayam kan. Dia potong 1, 2, 3. 3 lapis tau. Dipilih-pilih. Ada seorang tu burger ayam tu kan. Ayam seketul keping tebal-tebal. Nak makan pun lihat. Cikgu tak ada gigi, nak gigit pun susah. Tak? Okey, sambung lagi. Sambung lagi lah. Ada tadi tu. Kat sini kan. Jadi kan. Ini tengok ni pula. Okey, ni soalan ramalan Nampak di gambar ni. Ini soalan ramalan ni. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran secara atas talian. Ini soalan ramalan cikgu tahun ni lah. SPM kan. Sebabnya pasal COVID kan. Pengenalan. Dewasa ini penyebaran virus COVID-19 yang bermula sejak tahun 2019 telah mengakibatkan seluruh pelosok dunia dilanda situasi pandemik. Oleh itu, pembelajaran secara atas talian merupakan platform terbaik. Platform terbaik dan memerlukan para pengajar dan murid untuk berinteraksi antara satu sama lain melalui platform-platform seperti Skype, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Persoalannya, apakah kelebihan dan kekurangan pembelajaran secara atas talian di Malaysia? Jadi maksudnya bila kamu buat pengenalan ni, nampak 58 patah perkataan waktu tu tulis ini dia punya pengenalan sahaja apa kelebihan dia? Dah tak kat gambar, Gambar, dah. Okay, dah. Dah cikgu. Okey, ini kebaikan dia. Dengan adanya pembelajaran secara atas talian, apa kebaikan dia? Para pelajar dapat menggunakan masa senggang, masa lapang dan menjalani aktiviti pembelajaran dalam keadaan selesa dan fleksibel. Itu sebabnya bila belajar atas talian ni macam sekarang kan, waktu malam, kamu boleh minum air, minum kopi, minum teh, minum halak, tengah masa belajar tak boleh makan, sandwich dan sebagainya tak payahlah tergesa-gesa pergi ke sekolah, penat berpeluh. Ni waktu malam kita relax, duduk dalam bilik ada aircon, ada kipas, relax kan. Okey. Hal ini terjadi demikian kerana murid hanya memerlukan alat mudahlik. Jadi kamu boleh mudahlik seperti telefon bimbit dan komputer riba lah. Macam ada budak, cikgu laptop saya tak ada, cikgu saya ada telefon. Boleh, guna telefon tengok. Belajar guna telefon. Walaupun kamu berada kat kampung kat mana boleh, tak ada masalah Okey, yang mempunyai sambungan internet untuk belajar. Okey,
Kemudian sambung lagi, ayat yang lagi, justru murid juga boleh menghabiskan bahan pembelajaran mengikut kesesuaian masa dan waktu kerja untuk pembelajaran berikut. Contohnya katakan cikgu, kata cikgu budak, cikgu pagi ni tak boleh lah. Boleh tak cikgu ngajar waktu petang? Boleh. Dulu kan masa COVID kan, budak duduk rumah. Betul tak? Ada budak anak murid cikgu, dia bekerja. Cikgu pernah tanya budak tu, Cikgu Mazlan, maaflah cikgu, saya pagi saya tak boleh lah cikgu, saya tolong bapak saya berniaga. Oh macam tu. Macam inilah cikgu buat kelas waktu petang. Boleh tak? Petang pun tak boleh lah cikgu. Malam boleh tak? Boleh malam. Tak boleh sebab dia bapak dia kena buang kerja. Jadi terpaksa dia bekerja. Macam mana kan COVID-19 kan banyak orang kena buang kerja kan. Dia berhentikan. Jadi buatlah kelas waktu malam. Tak ada masalah. Yang penting budak dapat belajar. Jadi apa kesannya? Murid dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan murid lain dalam menimba ilmu pengetahuan. Dan menjadi murid insan berkelas dunia. Nampak kesan apa? Nampak? Kesannya cikgu letakkan peribahasa, murid dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maksudnya murid tersebut walaupun duduk kawasan kampung, kawasan hulu, mana-mana sekalipun, dia dapat juga belajar dan berjaya macam murid lain. Ada murid tu dia kaya kan, duduk kawasan bandar, mewah. Yang ni pula duduk orang miskin. Tapi walaupun miskin, dia nak belajar juga kan. Jadi dia belajar sama-sama lah dengan budak kaya ni kan. Jadi dia dapat juga menimba ilmu. Walaupun tinggal di kawasan kampung. Jelaslah masa sehingga mereka dapat digunakan yang baik. Masa sehingga masa lapang. Ini contoh. Ini kebaikan tau. Kalau kita tengok keburukan pula. Walaupun begitu. Namun demikian. Kekurangan pembelajaran secara salian adalah masalah data internet. Betul tak? Contohnya bila contoh macam cikgu tengah ajar tertipu, petir, bom. Terus tak boleh. Internet tak ada. Itu contohlah line hilang. Hal ini terjadi demikian kerana internet merupakan keperluan utama pelajar untuk menyertai pembelajaran secara salian. Ini internet lah. Tak ada internet nak belajar macam mana kan? Okey. Jadi sebab macam kat sekolah. Kat sekolah pun pernah berlaku tau. Cikgu bawa laptop sampai ke atas, tiba-tiba ke atas internet hilang. Line tak clear. Tadi tak boleh nak buka kan. Tadi nak tunjukkan. Tak internet tak ada. Jadi terpaksalah cikgu guna cara lain. Gunalah hotspot cikgu. Dapatlah juga maklum kepada budak kan. Masalah rangkaian internet yang perlahan, ia dipengaruhi oleh faktor seperti hujan kan. Berada di kawasan-kawasan pedalaman, dan juga tidak mempunyai kemampuan untuk membeli data internet merupakan masalah-masalah pembelajaran salian. Maksud ni dia tak boleh nak apa? Dia tak boleh nak nak top up lah sebab duit pun tak ada, sibuk bapak dia nak bantu bapak dia, jadi kena berjimat. Apa kesannya? Murid tidak dapat mengikuti pelajaran. Ini buku kecil Ibu saya silap ni. Dengan baik dan hidup tombak ambing bak lain-lain betul sekali. Jadi kalau kamu tengok kat sini kalau ayat negatif, isi negatif, semua ayat negatif. Ini positif kan? Semua positif. Semua ayat contoh positif, yang positif, pesan positif, penegak, semua positif. Yang ni pula kan? Semua negatif. Isi negatif, huraian negatif, contoh negatif, kesan negatif, penegas negatif. Semua negatif. Apa kesan dia punya penegasnya? Tuntasnya masalah data internet telah menjejaskan keboleh sampaian maklumat kepada pelajar. Okey. Sebagai penyimpul kata, semua pihak adalah saling bekerjasama seperti arus dengan tebing. Ini untuk ni salah dalam memastikan pembelajaran serta salian dapat dijalankan dengan jayanya. Disesuaikan ilmu pilihan hidup dan dihayati oleh masyarakat akan usaha melahirkan masyarakat sakinah yang berilmu. Serius masyarakat sakinah juga Ini gambar. Ni gambar apa ni? Gambar apa ni? Tentang apa ni? Tentang keracunan makanan. Gambar tentang keracunan makanan ini pun soalan ramalan juga. Cikgu ambil daripada soalan PISA percubaan negeri. Dia sebut keracunan makanan, cikgu pilih keracunan makanan. Mungkin soalan ni popular kan, keracunan makanan Langkah mencegah keracunan makanan. Belakangan ini kes keracunan makanan dalam kalangan murid sekolah mendapat liputan luar. Keracunan makanan ni ada satu sekolah dekat Ampang. Satu budak tingkatan 5 semua kena keracunan makanan. Kenapa? Sebab cikgu dia beli makanan di luar, waktu petang ada kelas tambahan, dia belilah makanan kat luar. Dalam satu kelas, 40 ke 50 orang budak SPM.
Cik Begin. Itu bahaya. Sekarang ni kamu hati-hati sikit. Kamu jangan pelajar je suruh beli makanan dekat luar. Hati-hati. Sebab nak SPM hati-hati. Sebab aku tahun lepas, budak calon SPM kan, di Cik Begin. Jalan Dewan di Cik Begin. Nak pergi tanda saja. Sudah. Dari mana tu Dari mana tu? Cuba kau fikirkan Waktu menduduki peperiksaan semua tiba-tiba Cik Begin. Dia pergi nak ke tandas. Masa jalan macam biasa, dia pergi ke hospital. Dia tak boleh nak jawab dengan baik lah. Jadi, paper pertama tu BM tu. Itu sebab hati-hati Jadi kalau kamu start pukul 8 lah. Habis pukul 10. Masa itu lagi masa dia. Tak boleh, cikgu, saya ni nak ke hospital. Tak boleh. Kalau senang cerita, pergi hospital, jadi calon hospital, duduk kat hospital. Tapi ni waktu peksa, tiba-tiba Cik Begin, dah tak boleh nampak apa dah. Nak gugurkan bahasa Melayu, gagal lah SPM. Itulah masalah dia. Okey, berkait ini kes keracunan makanan dalam kalangan di sekolah sudah paling percayaan luas di media dan di televisyen. Keracunan makanan bukan sahaja berlaku di sekolah, malah di rumah juga. Peribahasa Melayu berkata, hanya jahari mengenal manikam. Yang bermaksud hanya orang yang bijaksana arif tentang satu perkara. Maka marilah kita mengenali langkah-langkah dalam mencegah keracunan makanan agar terhindar daripada padahnya. Okey, apa langkah pertama? Langkah pertama adalah dengan mengenal pasti makanan yang ingin kita makan. Macam keracunan kita kena kenal lah. Mengenal makanan yang ingin kita makan, boleh rupa, bau dan rasa. Hal ini terjadi demikian kerana makanan yang berhanmi seperti gulai ikan masak lemak sewajarnya tidak dimakan dan punya risiko tinggi jika dia makan juga. Oleh itu, ibu bapa sewajarnya mengajar anak-anak menghidu satu makanan atau minuman yang telah basi. Kesannya anak-anak yang masih muda, bak darah bau serta berminyak. Kamu tahu ni? Bila cikgu masuk kesan, cikgu masuk pasal menarik. Nampak Anak-anak yang masih muda, bak darah bau serta berminyak tidak mudah mengalami masalah keracunan makanan. Sebab anak-anak yang telah diajar oleh bapa dia, kan? Anak ni takkan keracunan makanan dah. Tapi anak dia tak diajar. Dia turun di bawah tu makan. Dia ambil dalam almari tu, tengok, masak lemak kan. Gulai masak lemak, pada gulai masak lemak tu dah semalam dah, mak tak hangat kan. Dia dah bangun lambat, pukul 2 petang tu bangun. Tiba dia bangun pagi tu makan. Dah makan, dah kena keracunan, muntah-muntah. Biasa keracunan biasa muntah. Kalau kamu kena keracunan, dia tanda muntah. Pening, muntah, pening. Lepas tu Cik Begin. Sakit perut, macam-macam, Jelaslah sikap celik akal anak-anak menjadi indikator petunjuk pengurangan masalah keracunan makanan. 3 patah perkataan, Okey, akhir sekali. Pemekasaan pemantauan dan pengawasan daripada pihak berkuasa. Isi dia lah. Apa contohnya? Badan Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM akan memantau dan meletakkan guide kepada pengusaha makanan dalam tahap kebersihan dan kualiti. Jadi biasanya kalau kamu tengok kat kedai kan, restoran kan, kamu tengok dinding, kadang dia letak A tau. A maksudnya kedai tu bersih. Tapi kalau katakan kedai tu dia tak B, kan, kedai tu tak bersih lah. Hati-hati sikit kadang kat belakang tu kadang lipas, kadang ada tikus kat bawah, kan. Tanda punya kuali pun kotor, kan. Kotor Depan bersih tau. Tapi kat belakang dia punya kuali tak apa basuh, letak dekat lantai kuali makan letak kat lantai, kotor kat lantai kan. Lalu kan. Lepas tu kuali kita dekat atas bukan dekat lantai. Ini contohlah kedai-kedai yang kotor-kotor lah. Hal ini terjadi demikian kerana Pak Pengusaha akan memastikan premis roster mereka kelihatan bersih dan dapat grade A lah. Kesannya peacemaker menjadi lubang rezeki. Nampak? Bila cikgu masuk kesan, cikgu letak simpulan bahasa atau pasal menarik. Lubuk rezeki seperti ada gula, ada semut. Berhasil dikunjungi oleh pelancong tempatan nasi. Nampak? Nampak pencak A Nampak A kan? Nampak tak? Cikgu masuk dalam bagian kesan Ialah sikap cakna, sikap prihatin. Pihak berkuasa menjadi indikator. Nampak? Indikator sistem masukan Sebagai penyipu kata, pelbagai pihak perlu bekerjasama setiap awal dan tebing dan menggabung tenaga mengatur langkah holistik bagi mencegah keracunan makanan. Usaha ini hendaklah dilaksanakan secara berterusan agar kita dapat melahirkan masakan yang cakna dalam kebersihan. Bukan sahaja pada makanan, malah kebersihan secara menyeluruh. Nampak tak? Datang kat gambar ke belum ni? Ya, cikgu. Dah. Okey Imbaku.
Ni yang cikgu ajar yang bakum ni. Bagaimana nak ulang? Tangkap gambar. Dah tangkap orang? Dah ke belum? Dah cikgu. Dah. Ini bagaimana nak ulang guna macam ni lah. Wujudkan soalan. Daripada soalan dapat jawapan. Lepas tu ni juga ni cara-cara saya mengawati. Jadi masa ni ini punca-punca imbakuk boleh guna. Kalau soalan kata punca-punca boleh juga imbakuk. Kalau cara pun boleh juga imbakuk. Tangkap gambar. Dah. 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 Okey. Dah. Okey. Ni maksudnya bila kamu dah buat macam ni, kamu salin balik. Kat sekolah cikgu akan minta budak salin balik. Salin balik. Yang kamu dah tulis, salin balik. Ni jawapan dia. Nampak? Boleh katakan dia punya ayat tu tak tergantung. Menepati. Menepati tema. Ada peribahasa nampak? Ilmu pelita hidup. Jadikan panduan. Jelas sikap saya. Nampak? Pada hemat saya, antara cara saya mau cikgu ialah saya akan berikan tumpuan satu guru sedang mengajar. Why? Kenapa? Hal ini terjadi demikian kerana sikap saya lepas saya itu dapat mengungkapkan pasal sakit hati dari guru. Macam-macam kalau anda tu kepada saya dah. Oleh itu, saya lagi akan mendengar dan bertanya soalan pada guru agar saya tidak boleh cemerlang. Kesannya, saya mampu memulih pemakai tinggi dalam perpesat. Peribahasa Melayu ilmu hidup perlu dijadikan panduan. Jelaslah sikap saya. Nampak banyak saya. Soalan ni kan, apa soalan dia? Apakah langkah yang perlu anda lakukan? Anda. Apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan? Okey? Untuk apa? Untuk menghormati guru lah. Melakukan supaya guru dapat dihormati. Contohlah ini jawapan dia. Ini ialah langkah. Langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Masih lagi guna teknik imbakuk. IMDAKUP. Dah tangkap gambar dah? Dah? Dah cikgu. Dah. Ni kesan. Nampak? Kesan lah. Ini soalan sport kesan Apakah kesan daripada masalah penjualan sekitar? Pada persepsi saya sudah terang lagi bersulur. Nampak? Antara kesan daripada penjualan sekitar termasuklah imej negara Malaysia akan dipandang rendah oleh masyarakat dunia. M kecil lah ni. Mengapakah imej negara kita terjejas? Tadi isi dia imej negara kan? Hal ini terjadi demikian kerana ada kalangan pelancong asing akan merakamkan masalah pencemaran sungai. Sebut kecil di Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Bagaimanakah imej negara ini terjejas? Bagaimana justru gambar tersebut akan disebarkan oleh pelancong asing itu ke dalam media sosial di segenap pelosok dunia. Apakah kesannya? Nama Malaysia akan terjejas dan mendatangkan kesan negatif dalam industri pelancongan negara. Bilangan pelancong akan berkurangan dan mengurangkan hasil pendapatan negara. Apakah ungkapan yang sesuai? Peribahasa Melayu ada menyebut sudah tergantuk baru tengadah. Apakah kata penegas? Tuntangnya masalah pencemaran alam sekitar mengundang kesan negatif pada nusa dan ibu pertiwi. Dapat Boleh tak? Bolehlah. Ni tiga. Ini yang cikgu ajar kamu Okey, jadi cikgu rasa itu saja kelam malam ni. Kita jumpa pada minggu akan datang Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Buat betul-betul periksa percubaan.